Terima kasih kepada semua kerana sudah hadir pada majlis pada hari ini. InsyaAllah bagi memberkati kelas kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan sama-sama dalam sejam ni insyaAllah kita akan sama-sama merungkai sedikit sebanyak berkenaan dengan kehebatan 3 kul. Okey, 3 kul tahu apa? Kul. Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Dan sebenarnya kalau ikutkan panjang nak cerita pasal surah ni kerana kelebihan yang ada pada surah ini. Tapi saya kenapa saya choose juga untuk baca tiga-tiga pada hari ini kerana hari ini merupakan kelas terakhir untuk tafsir. Minggu depan kita akan membincangkan berkenaan dengan soal fikir kan. Jadi kita buka dengan Al-Fatihah. Nanti kita tengok apa kaitan antara Al-Fatihah dengan 3 kul ini. Okey, kita buka kelas tafsir kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang mana ianya pembukaan kepada Al-Quran dan 3 kul ini adalah penutup kepada Al-Quran. Ada kelebihan tak? Ada. Begitu cantik susunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tersebut. Okey, tapi saya nak mohon maaf juga, ini saja saya mampu siapkan. Selainnya notes tu tulis sendirilah ya. Sebab saya memang tak berkesempatan untuk buat slide pada minggu ini. Ini pun tadi baru kenapa saya buat juga sebab jadi kita boleh refer kepada ayatnya apabila kita membincangkan tentang ayat-ayat ini tersebut. Okey. Baik, kita akan mulakan dengan surah yang pertama. Surah yang pertama adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Hafal tak surah Al-Ikhlas? InsyaAllah hafal lah kerana ini adalah surah yang mudah. Tetapi saya nak tanya, adakah surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang terpendek dalam Al-Quran? Makcik nak kira lah. Surah apa yang surah paling pendek dalam Al-Quran? Siapa tahu? Dia ada 2 tapi tak tahu sebab dua-dua ada 3 ayat. Sebab surah Al-Ikhlas ada 4 ayat kan? Ada 2 surah yang ada 3 ayat. Ada surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan lagi satu surah yang selalu kita baca penghabis kelas. Surah Wal-Asr. Surah Wal-Asr pun 3 ayat juga. Okey, 3 ayat juga. Surah Al-Ikhlas ni walaupun dia bukanlah surah yang terpendek tapi adalah surah favorite kepada kebanyakan orang. Kenapa dia jadi favorite? Adakah sebab dia pendek semata-mata? Tidak. Dia ada banyak kelebihan lah. Salah satu sebab dia pendek, senang hafal kan? Senang hafal. Tetapi surah Al-Ikhlas ni pun ada banyak kelebihannya. Okey, jadi jom kita kenali sama-sama apakah surah Al-Ikhlas ini. Okey, surah Al-Ikhlas ni sebenarnya dia sama juga. Dia ada banyak nama. Macam surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas ada banyak nama. Okey, yang pertama sekali kan kita panggil surah Al-Ikhlas. Nanti kita tengok kenapa surah ini dipanggil Al-Ikhlas. Okey, dan dia ada banyak nama yang lain. Di antaranya, antara nama-nama yang ada adalah surah At-Tafriq. Tafriq ni maksudnya tunggal. Okey, Tafriq ni maksudnya tunggal, solo. Kerana apa? Kerana dalam surah ini menceritakan berkenaan dengan sifat Allah yang satu. Unggul, tunggal, tak ada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kira nombor 1 lah, ikhlasan. Nombor 2, tafriq. Nombor 3, tajrid.
Tajrid ni apa maksud dia? Tajrid ni maksud dia surah yang membuang segala salah faham terhadap Allah. Salah faham berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan siapa Allah di pandangan mata mereka-mereka yang terdahulu. Mata-mata mereka yang terdahulu. Okey, yang keempat namanya tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah surah tentang tauhid kerana ia memperkatakan sifat Allah yang tauhid. Tauhid ini pun dia diambil daripada tauhid kan? Dia tauhid. Dia diambil daripada kata dasar wahadani. Wahadani dia punya root word. So wahid berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey, yang kelima nama dia adalah surah Al-Ma'rifah. Okey, Al-Ma'rifah. Apa Al-Ma'rifah ini? Al-Ma'rifah bermaksud pengenalan. Kita selalu dengar word ta'aruf kan? Pernah dengar tak word ta'aruf? Ta'aruf maksudnya introduction, pengenalan. So Ma'rifah ini, kenapa dipanggil surah Al-Ma'rifah? Kerana ia mengenalkan kepada kita tentang siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keenam ianya dikenali juga dengan surah As-Samad. Okey, As-Samad, apa nama surah As-Samad ni? Dalam ni perkataan ni kita akan belajar dalam kejap lagi. Kita tengok apakah As-Samad ini. Secara general maksud As-Samad ini tempat bergantung. Okey. Dan yang ketujuh adalah surah Al-Asas. Surah Al-Asas. Apa maksudnya? Maksudnya pati. Kerana adalah di dalam surah ini disebut tentang asas atau pati dakwah Rasulullah SAW. Maksudnya dia punya base of Rasulullah punya dakwah. Okey, segala-galanya dalam surah Al-Ikhlas ini. Dan kenapa surah Al-Ikhlas ini diturunkan pun kerana apabila Nabi SAW berdakwah, apabila dia memperkenalkan ataupun dia memberitahu kepada orang musyrikin Mekah berkenaan dengan stop, ini bukan Allah, Tuhan yang sebenar adalah Allah. Lalu bila ditanya Allah tu siapa, Nabi tak tahu nak jawab apa kan? Lalu Allah turunkan surah Al-Ikhlas ini kepada Nabi sebagai jawapan terhadap pertanyaan orang-orang musyrikin Mekah. Okey, kenapa Allah gunakan jawapan untuk kenalkan Allah dengan 4 ayat ini? Jom kita tengok. Okey, kalau kita lihat juga sebelum kita masuk kepada sekejap. Okey, kita masuk dulu baru kita cerita yang lain. Okey, kita masuk dulu kepada ayat surah Al-Ikhlas. Yang pertama sekali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jom baca sama-sama. Qul. Okey, sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa maksud dia? Katakanlah katakanlah huwa, dia itu adalah Allah ahadun, yang Maha Esa. So orang musyrikin Mekah ini sibuk sangat bertanya siapa Allah ini. So Allah kenalkan diri Allah yang pertama sekali dengan Allahu ahadun. Allah itu adalah yang Maha Esa. Perkara yang saya suka nak share dekat dalam ni kan adalah kalau kita tengok Allah kan, nama-nama Allah kalau kita baca dekat dalam surah sebelum ni pun macam Huwal Aliyul Azim, betul? Dalam surah ayat kursi kita baca Huwal, saya tulis sini contoh macam Huwal Aliyul Azim ataupun Huwal Aliyu. Okey, dekat sini ada alif lam. Okey, dalam bahasa Arab kalau alif lam ni maksud dia so the most high ataupun the most beneficent, the most apa lagi? The most lah. Nama Allah kebanyakannya the most kan. Dan nama Allah kebanyakan ada alif lam. Even dalam Asmaul Husna pun ada alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tetapi menariknya dalam nama Allah ni ada 99 nama. Even nama Allah ada pun dalam nama Allah ada juga perkataan Al-Ahad. Ada alif lam. Okey, kerana alif lam ini nak menunjukkan bahawa Allah ini satu-satunya.
Allah ini yang maha berkuasa. Maknanya kita tahu kan apa bezanya kalau dalam bahasa Arab kalau ada alif lam maksudnya dikenali sebagai alif lam ma'rifah. Tadilah kan ada al ma'rifah. Maksudnya kita dah tahu dah memang kita tujuan khususan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam surah Al-Ikhlas ni Allah buang alif lam ni. Allah buang alif lam ni. Allah jadikannya sebagai ahadun. Walaupun kita tak baca sebagai ahadun lah. Tetapi dalam ini Allah jadikannya, Allah cakap apa? Allahu ahadun. Allah tak cakap Allahul ahad. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab yang lain juga, ini kan nama dia tanwin tau. Okay, tanwin ni maksudnya baris lah. Nama baris dia tanwin. Tanwin ada 3 baris. 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan. Okay, so yang ni 2 baris depan lah. Tanwin ini dalam bahasa Arab, dalam certain phrase atau certain ayat, dia dikenali sebagai exclamation mark. Okay, jadi dekat sini Allah tegaskan dalam ini, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, Allah itu yang Maha Esa. Allah itu satu, tiada yang lain. So, ini tanwin ni bermaksud exclamation mark. So begitu Allah tegaskan untuk kenalkan kepada mereka ini siapa Allah tersebut. Okey, itu yang pertama yang saya nak tekankan. Dan yang kedua, kalau kita belajar sebelum ini pun pernah dengar tak perkataan ilaha? Pernah tak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Okey. Lalu kalau kita tengok, kita belajar bahasa Arab atau English sekalipun, dalam apa jua bahasa pun pasti ada root word, betul? Jadi para mufassir mereka ini berbeza pendapat berkenaan dengan perkataan Allah itu. Perkataan Allah ini ada yang kata dia adalah perkataan yang asal, kira aslilah. Ada yang kata dia didatangkan daripada root word ilaha. Ilaha ni bermaksud Tuhan yang layak disembah. Itu maksud ilaha. Tetapi bila kita baca, bila kita rujuk, saya pun lebih memilih kepada pendapat yang mengatakan bahawasanya Allah itu adalah perkataan yang asli. Memang Allah itu bukan datang daripada root word yang berbeza, tetapi ianya adalah asli. Kenapa? Ada beberapa sebab. Antara sebab, kalau kita belajar kan, tahu tak ini apa? Itu adalah sabdu. Okey, sabdu maknanya bila kita baca sabdu, kita doublekan dia punya sound of the letter. Contoh kalau kita belajar, saya tulis apa ya? Okey. Macam ni kan perkataan ini. So kita baca sebagai Rabba. Betul? Kalau kita baca yang ni kita baca sebagai Al-Lailu. Kita tak baca Al-Lailu, betul tak? Kita baca Al-Lailu. Kenapa kita baca sedemikian? Kerana wujudnya sabdu dekat sini. Okey, dan dia diambil daripada root word yang berbeza. Jadi kerana itu kita pun mengikut kepada kaedah bacaan. Tetapi kenapa perkataan Allah ini ini dekat sini ditebalkan? Itu salah satu diorang punya argument kenapa Allah ini memang perkataan asal. Bukan diambil daripada perkataan yang lain. Okey, bukan diambil daripada perkataan yang lain. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan okey. Jadi kita lebih cenderung kepada mengatakan Allah itu memang nama Allah yang asal, bukanlah diambil daripada root word yang mana-mana, dan ianya bukanlah salah satu yang kita panggil sebagai nama Allah sendiri, tetapi memang Allah itu memang ditujukan kepada Allah sahaja. Itu sahaja. Okey, nak menceritakan betapa keagungan Allah itu sendiri. Okey, itu ayat yang pertama. Okey, lalu mari kita lihat kepada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua. Apa ayat yang nombor 2? Jom kita baca sama-sama. Allahus Samad.
Apa maksud As-Samad itu? Allah As-Samad ini tempat bergantung. Okey, pun ada banyak makna. Jom kita tengok apa maksud dia. Yang pertama sekali, As-Samad ni maksud dia mencukupi. Okey, mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi kepada apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Okey, Allah nak cakap Allah ini cukup. Pernah dengar hasbunallah wa ni'mal wakil? Famous kan ayat tu sekarang? Kerana apa? Kerana memang hanyalah kepada Allah sahajalah tempat kita berlindung. Maknanya bila kita hanya mengharapkan Allah saja, itu sudah lebih daripada mencukupi. So As-Samad yang pertama maksud dia mencukupi. Okey, mencukupi. Yang kedua maksud dia apa? Maksud dia adalah tumpuan. Okey, tumpuan ataupun tujuan. Ini adalah kerana kalimah Samada juga bermaksud tempat tujuan. Antara sebab kenapa surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas, kerana Allah jua tempat tujuan kita, bukan yang lain. Kerana dalam kehidupan kita ini, walaupun kita ada banyak goals, ada banyak vision sebagainya, tetapi akhir sekali kita nak kena always recheck kita punya destination ni ke mana sebenarnya. Bila kita lakukan ini, kenapa kita lakukan benda tersebut? Kita lakukan apa sahaja yang kita lakukan dekat dunia ini, tujuannya mestilah diakhirkan dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kerja? Kerana akhirnya kita nak membantu kewangan keluarga, yang mana akhirnya bila keluarga itu di dalam kewangan yang stabil, makanya kita akan hidup selesa. Bila kita hidup selesa, kita ibadah pun selesa. So nak kena always recheck kita punya niat dalam kehidupan kita ini. Kerana niat itu innamal a'mal binniat. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Bukan maksud niat dia cukup tak payah buat, tak. Maksudnya kena mulakan dengan niat yang betul, kerana niat yang betul sahaja dah start dapat pahala. Apatah lagi bila kita lakukan perkara tersebut, ditulis lagi pahala. Apatah lagi apabila perlakuan tersebut mendapat manfaat kepada ramai orang. Selagi mana manfaat itu berjalan, lagi banyaklah pahala kita kecil. Kan? Okey. Yang kedua, tujuan. Okey. Yang ketiga adalah kalimah ini bermaksud apa? Tidak memerlukan kepada apa pun. Tidak memerlukan kepada apa pun, kepada sesiapa pun. Nak menunjukkan bahawasanya kenapa Allah bagi tahu yang Allah ini adalah satu-satunya tempat kita bergantung, kerana Waalaikumsalam. Cukup tak? Ada tak? Ada. Kerana Allah itu tidak, kalau kita perlukan dia, ianya bermaksud dia tak perlukan kita. Apa jadi sekalipun, Allah itu tidak memerlukan kepada kita. Dan nak bagi tahu yang Allah ini tidak memerlukan kepada apa juga. Allah ini tidak bergantung kepada sesiapa pun. Walaupun untuk tujuan apa sekalipun, tak ada. So maknanya kita tak boleh nak cakap kita ini manusia, we don't need anyone, we don't need anything, we can live alone in this life. No. Yang boleh buat begitu siapa? Allah sahaja. Kerana walaupun kita boleh hidup sendiri kat dunia ni, ketika kehidupan lah, bila kita dah mati, kita tetap perlukan pertolongan orang lain tanpa kita sedar. Tetapi sifat yang tidak memerlukan kepada sesiapa ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey? Dan yang keempat bermaksud tidak ada kecacatan. As-Samad ini juga bermaksud tak cacat. Tak ada kecacatan, tak ada kelemahan dan sebagainya. Kerana kalau seseorang atau sesuatu itu ada kelemahan, maknanya dia tak perfect kan? Tapi yang kita tahu Allah itu maha sempurna. Kalau Allah itu maha sempurna, maksudnya dia tak boleh ada kecacatan langsung. Nanti kita tengok lepas ayat ni kenapa Allah mention tentang kecacatan dekat sini. Okey? Yang kelima, tidak boleh dikalahkan. Tidak boleh dikalahkan. Allah boleh melaksanakan apa sahaja yang dikehendaki dan tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Tak ada siapa pun. So maknanya apa sahaja yang terjadi, yang kita nampak yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua atas izin Allah. Kalau Allah kata kun fayakun, terjadilah perkara tersebut. Tak ada siapa yang boleh stop. Maksudnya dekat sini apa yang kita boleh pelajari adalah, kalau Allah dah kata itu rezeki awak, apa pun orang buat, awak kata tak dapat rezeki itu. Tapi kalau Allah dah kata itu bukan rezeki awak, sebanyak mana awak usaha pun,
apa pun effort awak takkan dapat rezeki itu. Kerana apa? Kerana ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau Allah dah nak berkehendak sebegitu, tak ada apa pun yang boleh melarangnya. Tak ada apa. Walaupun hakikatnya contoh kita nak dapat anak. Pergi doktor cakap tak boleh ada anak kerana mandul. Alhamdulillah min zalik. Doktor cakap kan? Doktor ada kepakaran tak? Doktor ada kepakaran. Tetapi kalau Allah cakap sampai mungkin waktu tu kita pergi umur kita dah 30. Tapi kalau Allah cakap kau memang ada rezeki, cuma bukan sekarang. Tapi waktu kita umur 40 tahun, waktu umur 40 tahun tiba-tiba mengandung. Mustahil aku mengandung, doktor cakap aku mandul. Tetapi Allah itu maha berkehendak. Pasti Allah akan kabulkan. Itu yang terjadi kepada isteri Nabi Zakaria. Kini dikatakan isterinya itu mandul. Dan sampai waktu tu umur mereka dah lanjut lah. Tapi waktu tu zaman Nabi time tu, yang tu saya tak berapa pasti pun mereka hidup berapa lama. Tapi mereka dah lanjut usia. Allah datangkan malaikat untuk berjumpa dengan Nabi Zakaria untuk beritahu kepadanya yang bahawasanya isterinya itu mengandung. Lalu Nabi tanya kepada para malaikat, tak mungkinlah isteri aku ini tidak boleh mengandung. Lalu Allah katakan apa? Allah itu maha berkehendak. Wow, kalau Allah nak beri rezeki, tak ada siapa yang boleh melarangnya. Okey, itu antara As-Samad. Dan yang keenam, yang paling hebat dan yang paling utama. Itu maksud As-Samad. Yang paling hebat dan yang paling utama, tak ada siapa yang lebih hebat daripada Allah, dan tak ada apa pun yang boleh kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah ini kita boleh bergantung harapan pada ketika kita hidup, dan kita boleh bergantung harapan pada waktu kita dekat akhirat kelak. Kerana apa? Macam mana kita bergantung harapan dengan Allah dekat akhirat kelak? Dengan apa sahaja amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan dekat dunia ini. Okey, dekat dunia ini. Okey, itu antara maksud As-Samad. Okey, itu antara maksud As-Samad. So Allahus Samad. Kita dah start katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Huwallahu ahad. Maksud Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Dan Allah tambah lagi ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi, lam yalid wa lam yulad. Maksudnya apa? Allah itu tidak beranak dan tidak juga diberanakkan. Kenapa Allah cerita pasal Allah ni beranak lah tak beranak dalam surah Al-Ikhlas ni? Kerana kalau kita lihat sejarah Nabi-Nabi sebelum ini, kebanyakannya umat mereka selalu mengatakan berkenaan dengan Allah itu ada anak. Allah itu ada anak, lalu nanti dia tak memuji Allah, dia memuja anak Allah. So maknanya dekat sini, apabila dikatakan Allah itu ada anak, ianya merupakan satu kelemahan sebenarnya. Kalau untuk manusia, kalau kita tak ada anak, orang akan pandang serong kan? Betul tak? Lumrah manusia kalau tak ada anak, orang akan pandang serong. Padahal dah memang bukan rezeki. Bukannya rezeki nak ada anak tu dekat tangan kita kan? Tetapi untuk Allah, ada anak itu merupakan satu kelemahan. Anak merupakan satu ujian, bukan hanya nikmat tetapi juga merupakan ujian dan kelemahan kepada ibu bapa. Betul? Betul. Kadang-kadang mak Allah dengan anak, tak apalah, tak apa. Kan? Kadang-kadang dosa pun tak apalah, tak apa. Sebab sayang. Sebab kerana kita ini manusia. Tetapi kalau Allah, bayangkan kalau Allah ada anak, dekat sini kita belajar Allah itu sifatnya yang Maha Esa, satu. Kalau Allah ada anak, kalau kita ada anak, mesti tak akan ada tak ciri-ciri kita ni pada anak kita? Ada kan? Walaupun tak semua, tapi pasti ada. Okay, kalau Allah ada anak, maksudnya ciri-ciri yang pada Allah ada ini akan jatuh kepada anak dia, dan itu adalah perkara yang sangat mustahil. Kerana mana boleh ada dua yang berkuasa. Satu, kalau kita belajar agama-agama lain yang banyak Tuhan, kita akan ada belajar sejarah Tuhan mereka bergaduh. Tuhan bergaduh pun dah jadi satu kelemahan. Macam mana Tuhan tu bergaduh? Macam mana kita nak menyembah Tuhan yang ada that kind of characteristics? Tak boleh. Tak masuk akal. Okey?
Jadi sebab itu Allah tekankan dalam sini, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tak boleh juga Allah itu datang daripada makhluk lain. Kalau Allah itu datang daripada makhluk lain, menunjukkan bahawasanya ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pun perkara yang mustahil. Dan ada, saya nak sharekan dalam surah Maryam, Allah ada sebut, Allah sebut apa tahu? Kalaulah waktu Allah dalam surah Maryam Allah sebut apa tahu? Orang bila tak kala setiap kali orang makhluk Allah ni mengatakan yang Allah itu ada anak atau Allah itu diberanakkan, langit ni akan hampir-hampir pecah dan bumi ini hampir-hampir terbelah dan gunung galang ini akan runtuh. Kalimah yang mengatakan Allah itu ada anak, umpamanya berat kena kalimah itu umpamanya sebegitu. So maknanya tak kala setiap kali bila orang musyrikin Mekah ini mengatakan Allah itu ada anak, seumpama begitu. Langit akan terbelah, bumi akan terbelah, gunung galang akan runtuh. Walaupun nampak macam tak ada apa-apa, tapi beratnya, dahsyatnya kalimah tersebut seumpamanya. Lagi berat daripada kita nak katakan yang Allah ini, lagi berat daripada kita menyekutukan Allah. Because itu adalah perkara yang sangat mustahil bagi Allah dan perkara yang paling dibenci oleh Allah apabila orang mengatakan Allah itu ada anak. Sebab tu dalam pengenalan Allah kepada mereka ini, Allah masukkan dalam ayat ketiga surah Al-Ikhlas ini. Lam yalid wa lam yulad. Kalau kita belajar tadi, As-Samad ini membawa masuk kelemahan kan? Tak ada kelemahan, tak ada kecacatan. Kerana tak mustahil bagi Allah itu untuk jadi yang paling berkuasa seandainya Allah itu diberanakkan ataupun Allah itu ada anak, na'udzubillah min zalik. Okey. Lalu surah ini diakhiri dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Lagi sekali, walam yakullahu kufuwan ahad. Walam dan tidaklah yakullahu ada padanya itu kufuwan. Kufuwan ni serupa ataupun setanding ahad. Dengan kira tak ada satu pun, ahad tu maksudnya tak akan ada satu pun dekat dunia ini yang setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dekat yang Allah akan bawakan nanti pada betul-betul akhir-akhir nak kiamat nanti. Siapa? Dajjal. Itulah yang paling dekat yang Allah berikan keizinan kuasa terhadap dia. Makhluk itu satu-satunya je itu. Itu adalah sebagai ujian yang terbesar kepada umat manusia pada ketika itu. Itu pun sebenarnya kuasa yang pada Dajjal itu bukan kuasa yang sebenar. Tetapi Allah berikan izin kepada mereka yang melihat ini untuk dimanipulate. Padahal dia tak ada kuasa pun sebenarnya. Sebab Dajjal ini adalah ketua segala iblis. So yang membantunya adalah semula keturunan-keturunan dia lah yang membantunya untuk merealisasikan. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Ikhlas ni, apa summary-nya adalah yang pertama adalah Allah kenalkan Allah itu siapa, keunikan Allah. Allah itu yang Maha Esa, satu-satunya, tak ada yang lain. Kerana pada ketika ini pun mereka ini menyembah patung berhala kan. Berhala je ada banyak, ada macam-macam nama dia. Okey. Yang kedua adalah menceritakan tentang rahmah Allah. Rahmah mengenai apa? Mengenai betapa Allah ini memberitahu kita yang Allah ini tempat kita meletakkan harapan, tempat kita bergantung. Yang ketiga, Allah menekankan bahawasanya Allah tak ada kelemahan langsung. Kerana ada anak, ada ibu bapa, ataupun ada yang setanding dengannya adalah merupakan kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya adalah perkara yang paling mustahil. Okey. Saya nak kongsikan dekat sini berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, dekat situ saya tulis, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Okey, so maknanya kalau kita baca surah yang 4 ayat ni je, jangan pandang remeh. Kerana surah Al-Ikhlas ini
seumpama a third daripada Al-Quran. Tapi janganlah buat kiraan. Kalau itu saya boleh khatam dalam satu malam, baca 3 kali. No, it doesn't, dia tak dikira sebegitulah. Okey, tetapi nak cerita betapa hebatnya surah Al-Ikhlas ini bila kita baca, pahalanya seumpama kita baca sepertiga daripada Al-Quran. Lama tak nak baca sepertiga daripada Al-Quran? Lama. Satu juz kalau lancar dalam satu jam. So kalau sepertiga maknanya 10 juz. 10 juz 10 jam. Penat tak? Penat. Sebab satu juz dah penat kan? Tapi kita baca surah Al-Ikhlas ni je, pahalanya setanding dengan sepertiga daripada Al-Quran. Ada satu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat ini, dia suka sangat dengar, waktu tu Nabi tak terangkan lagi tahu berkenaan dengan kehebatan Qul Huwallahu Ahad ni. Tapi dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas ni. Dia akan baca bila dia imam, dia akan baca Fatihah, dia akan baca surah lain, lepas tu dia akan baca surah Al-Ikhlas. Maksudnya dia baca dua surah. Okey, 3 surah lah Fatihah, baca contoh surah Al-Kafirun, lepas tu dia baca surah Al-Ikhlas. Baru dia rukuk. So benda itu ditanya para sahabat. So para sahabat macam apa? Ya, pasal kena baca sampai 2 surah. Kan sebab Nabi tak buat apa? Dia baca sampai 2 surah. So dia pun tanya kepada sahabat tersebut. Saya lupa nama dia sebut. Wahai sahabatlah, dia tanya, kenapa kau buat sedemikian? Lepas tu dia kata kerana dia begitu cinta kepada surah Al-Ikhlas, sebab tu dia lakukan sedemikian. Lalu sahabat dia pun rasa macam tak sedap. So dia cakap, kalau kau rasa benda tu macam korang semua tak setuju, dan panggil orang lain lah jadi imam, jangan panggil dia jadi imam. Sebab dia undurkan diri lah. Lalu tapi sahabat-sahabat ni suka dia jadi imam. Suka, dia memang adalah seorang yang dikenali dengan menjadi imam yang begitu hebat. Lalu perkara ini dibawa kepada Rasulullah. Ditanyalah Rasulullah, si fulan begini-begini kan. Lalu Rasulullah jawab apa? Rasulullah cakap, sampaikan kepadanya yang Allah turut mencintai. Bayangkan cinta terhadap Allah tu dibalas di dunia. Allah balas cinta dia tu di dunia. Kan? Kita kalau selama ni kita cakap I love you dekat Allah, kita cakap kita cinta Allah, pernah Allah balas secara dapat direct reply macam itu? Tak pernah kan? Tetapi begitu kerana sahabat ini sangat cinta kepada bacaan surah Al-Ikhlas ni, cintanya dibalas di dunia ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi jangan sekali-sekali kita pandang remeh, pandang rendah terhadap orang yang tak ada surah lain kau baca ya. Baca surah Ikhlas saja memanjang. Sebab kita beranggapan surah tu pendek. Biarlah, tak apa. Kerana surah ini setanding dengan 1/3 Quran. Nak hafal 1/3 Quran, tak dapatlah. Susah. Kan susah, sangat-sangat susah. So kalau dapat surah Al-Ikhlas ni, bagusnya kalau kita ajar anak-anak, jangan ajar anak, baca surah ni pendek. Jangan. Ajar anak-anak, cakap surah ni walaupun pendek, tapi kualiti dia, Masya Allah sangat. Tak guna kita hafal surah panjang-panjang, tapi kita jadi parrot, tak faham. So sebab tu bila belajar tadabbur ni bagus kerana kita faham apa yang kita baca. Bila kita faham apa kita baca, kita tahu nilai surah yang kita baca itu, kita akan dapat lebih menghayati. Okey, ini adalah surah yang pertama dalam 3 kul ini. Kenapa disebutkan 3 kul? Kerana tiga surah ini apabila dibaca sama-sama, dia akan mampu untuk melindungi kita daripada apa jua kejahatan. Okey, nanti saya bacakan dia punya